Dengan penuh hormat dan takzimnya, majlis dengan ini mempersilakan Imam Muda Ashraf untuk menyampaikan ceramah beliau, Ilmu Melestarikan Ummah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis yang saya hormati Prof. Ruslan, Ustaz Zaid, kepada Ustaz Islam SN, para asatizah, masuk wakil daripada rektor kita, iaitu Ustaz saya sendiri, Ustaz Ahmad Syed, para pensyarah, guru-guru alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Apa abang orang Penang? Tahniah ucap. Saya ingatkan hari ini canggih sebab budak tadika pun ada penunggu. Rupa-rupanya lepas daripada tadika pun sekali lagi penunggu. Alhamdulillah. Allah bagi, Allah mengangkat darjat. Ini penghormatan manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab itu kalau kita mengaji ada bab adab. Sebelum dia cerita tentang ilmu, dia cerita bab adab. Ramai orang cerita ilmu dulu, adab dia terkebelakang. Akhirnya ramai orang ada ilmu, tetapi tengok macam tak ada ilmu. Kalau kata orang Indonesia, seorang ulama menyebut, ramai orang belajar mendekati Tuhan tapi hidup tidak bertuhan. Ramai orang mengaji agama tetapi hidup tidak beragama. Bila disebut tentang adab, saya ingatlah datang ayat yang saya baca tadi. Allah mengangkat darjat orang beriman dan orang ada ilmu. Tapi kita tak baca daripada awal surah Mujadilah. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum fil majlis tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia sebut tentang, wahai orang beriman, kalau kamu perlu beri ruang kepada orang yang layak untuk diberi ruang, kalau dia boleh duduk di situ, bagi dia duduk di situ. Fil majalis, dalam majlis, maka bagilah ruang. Kalau perlu bangun. Sehingga ulama barulah sebut ayat yang berikutnya tentang ilmu, nak gandingkan antara ayat orang ada ilmu dan penghormatan manusia bagi orang yang ada ilmu. Allah angkat darjat. Sebab itu kita duduk hari ini, Allah angkat darjat, Allah bagi kemuliaan, Allah bagi anugerah. Tahniah semua orang yang datang. Ada yang guru, ada yang kata ambil kelas apa? Tajwid. Ada yang ambil kelas tajwid. Ada. Lagi kelas apa lagi? Cik. Kelas Iqra pun ada. Ada kelas apa lagi? Oh, talaqi. Yang baju biru ni PhD kan? Ambil sijil pengajian Islam syariah. Allah Akbar. Mengaji ilmu sampai minal mahdi ilal lahdi, daripada itu sampai yang lah. Dan saya pun tuan, kalau jumpa orang, kita pun ustaz-ustaz pun dia kena ada pengajian dia juga. Kena ada. Sebab itu bila kita baca cerita tentang orang alim, bila sebelum dia karang kitab ilmu, dia akan karang dulu kitab
kitab adab, supaya kita betul jalan kita. Imam Bukhari, saya rasa semua orang kenal Imam Bukhari. Orang saleh, orang alim, kalam kita paling sahih selepas Quran, Sahih Bukhari. Sebelum dia kalam Sahih Bukhari, dia kalam Adabul Mufrad. Imam Nawawi, orang alim, kalam macam-macam kitab Rawdatul Talibin, kalam Syarhul Muhadzab, Imam Syarazi punya. Kita mengaji hadis 40, Al-Adhkar, Imam Nawawi, banyak, Riyadhus Salihin. Tapi dia juga kalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Ada adab dulu. Dan dia menyebut pengalaman dia, ramai orang dan pandai. Setelah dia mengajar anak murid dia tengok ni pengalaman dia. Sebab apa mereka kalam kitab ini? Sebab pengalaman. Dia ajar kita ada pengalaman dia. Pengalaman dia tengok, bila ada orang makin pandai, dia tengok anak murid dia, dulu sebelum pandai selalu bersebut, saya tak pandai, saya banyak dosa, saya banyak buat jahat. Tapi bila pandai sikit, dia kata, oh, dah mula nampak orang tu dosa, orang tu tak pandai. Maka dia karam kitab Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Dia mulakan dulu cerita adab, bukan adab anak murid dengan guru. Dia mulakan dulu adab al-alim wal-muta'alim, orang alim yang nak mengajar Quran dulu, dia cerita. Barulah adab anak murid dengan guru. Dia mula itu dulu. Bila mana kita mula nak mengajar, saya nak mula mengajar, ataupun guru pun nak mula mengajar, dia nak ajak anak murid dia tengah mengajar, dia buka muka jemaah, dia tengah baca cerita tentang dia dulu, dia tak betul dulu. InsyaAllah Allah akan tambah ilmu. Jadi hari ini kita mengaji sebab kita rasa kita tak cukup ilmu. Sebab tu kita datang. Baik, saya ni pun baru turun flight daripada Kuala Lumpur, tapi orang Tanjung lah, kawan KL, marah orang Tanjung, rumah kat sini ya, dulu dekat mana, ada yang main pada Jog, saya kata ada main pada Seberang pun ada ulang lagi pada Seberang, ada ramai orang Seberang tu, orang pulau ni, ramai Seberang. Allah malu orang Tanjung, mana orang Seberang, kat sini ada orang Seberang sikit. Oh, dulu kalau nak langkah jabatan Pak Pembinaan lagi, berapa ringgit? RM4 lah. RM5. RM5 sekali lalu. Allah berkat. Allah bagi pahala. Dulu ada orang Bani Salamah duduk kat Masjid Kiblatan. Kita nak pergi umrah, kita kadang-kadang naik bas pergi Masjid Kiblatan. Kan Masjid Kiblatan masjid tempat berubahnya, fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram, berpalingnya kita kepada Masjidil Haram. Waktu kita menghadap Baitul Maqdis, pusing kepada Masjidil Haram. Nama masjid itu Masjid Qiblatain. Sebahagian sebut kita pindah kiblat waktu Zuhur. Dekat sampai hari ini ada satu kampung tu, kampung masjid tu ada orang nama Bani Salamah. Tapi Bani Salamah ini minta izin dengan Nabi SAW nak pindah satu kampung, pergi duduk dekat dengan Masjid Nabawi, senang nak semayang. Maka Nabi pun sebut dengan turunnya ayat Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Allah catat satu-satu. RM5 naik jabatan, ada yang naik motor, ada naik Grab, ada juga naik Grab. Subhanallah, hebat. Ada jalan kaki lah, tak ada jalan kaki. Allah tulis ada agak-agak naik bas. Subhanallah. Jadi kita baca cerita sejarah sikit. Sebab tajuk hari ini tentang ilmu menuntut ilmu. Saya akan kupas sikit satu. Lepas tu kita buka lah sesi soal jawab sikit. Sebab kemuliaan orang ada ilmu ni dia lain. Kata Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu, talabul ilmi, afdalu min salatin nafilah, lebih baik daripada salat sunat. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri menyebut sebaik-baik ibadah ialah ibadah mengajar orang ilmu. Ada beza dia orang ilmu.
Saya sebut sikit insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita ni nama dia orang. Orang ni ada beza dengan binatang. Beza orang dengan binatang dekat mana? Dekat? Dekat mana? Dekat. Nah, yang sijil dia jawab, yang belakang dia jawab. Dekat ni. Akal ni duduk dekat mana? Akal duduk mana? Ya? Duduk dekat otak. Akal duduk dekat kepala. Bukan hati. Mana satu pula? Imam Ahmad bin Hanbal menyebut akal itu terletak di otak. Imam Abu Hanifah menyebut akal itu letak di otak. Tapi Imam Syafi'i menyebut dalam Quran ada disebut tentang akal itu letak di hati. Fatakuna lahum qalbun ya'qiluna biha. Boleh jadi hati itu tempat fikir. Tak apalah di mana-mana pun kita tak tahu nak cakap. Tapi cuma ulama hari ini yang moden sebut banyak letak dekat sini. Allah cipta manusia sempurna. Allah bagi kepada manusia satu otak yang duduk dalam satu tempurung yang ada air, ada cecair, yang mana kalau kita lompat, kita pun ada getakan-getakan tertentu. Getakan itu boleh dikontrol dengan cecair-cecair tertentu. Perfect Allah buat. Kita mati bukan sebab jantung, kita mati sebab oksigen tak sampai ke otak. Perfect Allah buat. Tu yang kita kalau mati jantung detuk tu boleh derma organ lagi tu. Sedangkan otak dah mati. Kita bincang tentang otak, satu benda yang luar biasa. Kalau orang mengaji sains di USM, apa neuron saraf tu, saraf ni kan. Macam mana dalam satu otak ada berapa trilion sel. Kemudian otak ni daripada kita hidup a'mal ummati ma baina 60 wa 70, umur kita 60 hingga 70 tahun, dia boleh capture semua benda, boleh masuk dekat satu benda yang kecil ni. Kalau otak kita nak tukar dengan kaset, kaset lah, orang dulu kaset. Hari ni tukar dengan komputer, tukar dengan pen drive, tukar dengan hard disk. Rasanya berjuta hard disk pun tak ada. Betul tak? Ibu-ibu tahu tak hard disk tu apa? Tahu lah. Tahu itu semua. Dapat CD tahu semua. Tahu lah ni semua pandai. Saya tengok ramai ni selfie pun pandai tau. Hajah ada nama. Hajah. Facebook nama apa? Hajah kesepian. Macam lama pun glamour. Macam-macam WhatsApp group tu group ni tak apa dah. Ajar tu gunakan untuk kebaikan. Banyak dah mudah dah. Nak dengar ceramah pun buka ke YouTube je kan. Betul tak? Dulu kita rajin tengah hari tu dengar radio Mutiara FM. Mutiara FM ni sampai disebut antara waktu yang paling tinggi orang dengar ialah ceramah agama. Apa yang pilih? Timing kita tak dengar ceramah, timing kita dengar era pun. Seronok ni nak gambarkan dengan ilmu. Tapi Allah bagi kepada manusia ni kaset ke, hard disk ke, apa benda kan tak mampu nak capai otak. Besar ni tak? Lebih kurang besar genggam tangan kita. Lebih kurang besar genggam tangan kita. Namanya otak. Ada otak kanan, ada otak kiri. Ada beza otak yang pandai matematik, yang pandai rasional, yang pandai logik. Ada otak yang mana kreatif, ada otak yang boleh tangkap imajinasi, ada otak ni boleh buat macam-macam. Kita boleh tangkap sehingga kita boleh kenal. Yang ni namanya pokok masuk letak dekat kita. Ini namanya bunga, ini namanya gelas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar setiap nama ilmu-ilmu ni masuk. Nama-nama benda semua masuk. Kita boleh ingat, kita tahu perasaan. Tentang otak masalah, lidah pun tak kenal mana masin, mana manis. Otak Allah bagi. So itu bila disebut tentang otak, tentang akal ni, dia satu keajaiban yang luar biasa. Allah bagi. Dan kita kadang-kadang kita ingat kita guna habis dah. Sebenarnya yang kita nak guna mungkin 1 ataupun 1/2-300 daripada persen otak kita yang boleh masuk. Sebab itu Allah ni, dia bagi satu benda, kita nampak depan mata, dia suruh fikir. Ada orang sebut, Ustaz, saya ni tak pandai tak apa. Janji saya beriman dengan
tu macam nak betul. Betul? Betul? Saya ni tak pandai pun tak apa, janji beriman dengan Allah. Betul? Slow je lah. Macam betul juga. Ada yang pandai tapi tak beriman, betul tak? Ada juga. Pandai cerdik sangat tapi tak beriman, ada juga. Kita selalu sebut, jangan mengaji pandai-pandai sangat, nanti sesat. Ada tak? Ada juga. Oh tu duk baca banyak sangat lah tu, sampai pening. Ada tak? Oh tu duk mengaji teruk sangat tu, sampai pening kepala, fikir macam-macam. Kita duk sebut yang tu, akhirnya seorang-orang yang baca pening. Yang ramai duk baca, duk kaji, duk mengaji, jadi orang hebat. Kita tak sebut. Yang tak ngaji langsung pening ramai tak? Yang tak fikir apa? Malas fikir. Fikir malah. Dan kata mengaji, fikir malah. Dalam Quran, tuan-tuan tengok, Quran ni, kalau kita sebut ayat hukum, kita silap. Jadi Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut, kita sakit hati, kita dapat tahu. Contoh, bukan sakit hati, kita sakit perut. Kita mungkin cari ubat, mungkin kita makan tak kena. Kencing mana? Kita pergi buat apa? Pergi buat rawatan dekat hospital lah. Kalau buah pinggang, kita pergi dialisis. Macam-macam. Ada yang buat kemo kalau kena kanser. Kita ada rawatan ni. Dan orang rasa kena sakit badan, sakit jasad. Imam Ghazali kata, berapa ramai orang dalam dunia, dia baca Quran, dia tak faham Quran, dia tak rasa dia sedang sakit hati dia. Hati dia sakit. Dia baca Quran, dia tidak menangis. Dia tak faham Quran, dia tak menangis, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa hati dia sedang sakit. Dia sembahyang, dia tak rasa dia tu hamba Allah. Dia tak tahu hati dia sedang sakit. Jaga-jaga, orang yang rosak tubuh badan, pengakhirannya mati. Betul? Orang yang rosak hati, pengakhiran dia neraka. Ada beza. Sebab itu bila kita tengok Quran, hari ini kita mengaji Iqra contohnya. Ada yang ambil sijil, ada yang ambil tangkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kalau kita tengok Quran, dia cerita semua benda. Semua benda. Lepas dia cerita semua benda, dia suruh fikir. Dia tak suruh duduk diam. Itu guna Quran. Dia orang cerdik. Orang cerdik, dia tengok, dia faham. Allah. Tadi saya sebut otak tadi tu. Tu kalau cerita tentang lain, dia sebut as-sama, langit. Kamu tak tengok langit? Dia sebut apa lagi? Sebut daratan, al-bahri, al-barri, laut, daratan, al-layl, malam, al-syams, matahari, al-najm, betul? Al-qamar, bulan, bintang, as-sama, al-tariq. Ada bintang-bintang yang satu ya, ada bintang-bintang dalam grup, dalam kumpulan. As-sama'i dhatil buruj. Dia sebut tentang apa? Pokok. Wat-tin waz-zaitun. Ada sebab. Dia nak gambarkan pokok yang mana kamu kena usaha juga, kamu goncang takkan jatuh buah tapi kena besar. Wauzi ilaiki. Cerita tentang Maryam alaihissalam. Nah, kalau kita usahkan alaihi rutabatin. Goncang tak turun. Usaha pokok yang kuat akarnya. Dia sebut tentang a'nab. Dia sebut tentang buah sedap makan. Watalhin mandud, dia cerita tentang pisang. Ini Quran. Sebab itu bila ulama usul fiqh kata, dalam Quran lebih kurang 80 sahaja ayat direct hukum. Ayat cerita hukum ni, haram, boleh ke apa, 80. Indirect kalimah ayat yang bukan secara langsung. Yang lain semua kehidupan. Bila kita mula fikir, kita mula seronok dengan Quran. Baru baca Quran rasa seronok. Tapi step-step lah. Mula dengan baca. Tak apalah Ustaz, kami baca kami tak faham. Kami baca kami tak faham langsung. Quran ni mukjizat. Tak faham pun boleh menangis. Betul? Betul? Baca Quran tak faham pun boleh menangis. Betul tak? Kau tak pernah menangis langsung. Nangis tak menangis? Ayak.
Allah kata, orang kita orang bini tak faham kan? Nangis. Macam mana boleh menangis? Tak tahu nak sedar. Pergi umrah, ke imam baca sedar. Baca Al-Quran sama macam imam kampung kita. Imam kampung kita kebun sirih, Bukit Gajah betul. Betul. Imam sama baca, watim juga. Tapi tak tahu siapa yang imam kat Mekah ni baca menangis. Mungkin sebab hati tengah baik, baca pun menangis. Betul? Duduk kat sini, bagi umrah, kata bawa orang umrah. Ada yang datang, Ustaz, saya ni kalau boleh Ustaz, teringin nak mati kat sini. Ada orang cakap macam tu, teringin nak mati kat Madinah? Ada. Bukan semua. Ada yang datang, Ustaz, jangan ada sebut mati-mati Ustaz kat sini. Kami nak mati, nak balik kampung, nak tanam kat babikan. Dalam pirak tu. Tak mau Ustaz, tak mau. Biasa hati manusia bila faham. Betul? Tu bila kita buka Quran, Quran kata tengok afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Bukan tengok saja, kita pergi umrah. Dan ini syarat sah umrah ni kena syarat sah umrah kena zarahi muka, betul? Kena tengok. Macam wajib kan? Kalau tak ziarah muka tu rasa macam makruh kalau umrah mana? Mau ziarah muka. Tak tengok ke unta. Tengok. Quran kata kami cipta bukan saja-saja, semua ada sebab. Bila Allah nak sebut tentang binatang, Allah nak sebut dunia ni tak ada nilai. Apa yang tak ada nilai? Contoh kan? Binatang, nyamuk, contoh. Ada sebab Allah cipta. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nak kata kami tak nak bagi tahu dunia ni tak ada nilai. Orang semayang aku bagi makan, orang tak semayang pun aku bagi makan. Dapat tak orang tak semayang makan? Orang beriman pun aku bagi duit, orang tak beriman pun aku bagi duit. Betul tak? Allah bagi tak? Okey. Nabi kata kalau Allah anggap dunia ni ada nilai, Allah akan bagi hanya orang yang baik saja yang beriman. Tapi dah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ بِئْسَ الْمَصِيرُ. Nabi Ibrahim doa, ya Allah bagilah dunia ni, bagilah rezeki-rezeki dunia ni bagi dekat orang yang duduk ni keliling Mekah ni, yang jaga anak dia, yang jaga isteri dia, bagi makan hanya untuk orang beriman. Allah kata dah, bab rezeki ni orang tak beriman pun aku bagi. Betul? Kita tak bangun sembahyang subuh, tiba-tiba orang belanja makan. Kita pun rezeki ni Allah. Allah rezeki tak tidur bukan subuh, pada tak sembahyang subuh. Sebab tak ada nilai di sisi Allah. Bila Allah nak sebut al-dubar, lalat, binatang yang cari kotornya. Bangun pagi cari kotor. Ada orang tak macam tu? Bangun pagi cari silap orang. Ada tak? Allah suruh hati. Kami bagi contoh ada sebab. Bangun pagi cari tel. Ada orang bangun pagi cariakan orang, sonokkan orang, bagi kegembiraan pada orang. Ada orang bangun pagi tanya kita semua stres, tak hari stres. Ada masalah apa? Ada. Muka ketat 24 jam. Ambil CD ke, baru lepas tunggu muka kita lagi. Contoh Dewan Sebelah. Muka ketat tak? Ada tak? Cari silap orang, buka grup ni asyik duk negatif, ada tak? Ada. Quran sebut tentang lebah. Kamu fikir guna-guna akal. Kalau kamu tak guna akal, kamu takkan nampak. Yang cerita bab fikir ni, orang sedih ni, bila dia guna, dia akan mula refleks, dia akan mudah tangkap. Sebab itu bila kamu nak Allah bagi kamu jadi baik, Allah bagi kamu fakir. Seperti itu sebab Allah nak bagi kamu jadi baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dekat dia fakir. Seperti itu. Ini Allah susun. Allah susun. Baru saya 2-3 hari
Orang selalu bagi tajuk tentang apa? Mati lah. Sebab dia duduk tengah panas apa cerita apa? Apa tu? Abang. Ni abang, makcik ni abang. Makcik tengok dia luar. Abang ni abang. Kena ni. Nak abang pun takut ya. Saya fresh sikit lah sebab lepas dia meninggal tu ada cerita yang tak berapa elok tu pula jadi saya. Patutnya tak apalah. Cerita tengah ada seronok ni, tengah cerita benda baik yang keluar lepas dia pada mati, orang tak ada buka saya. Orang cerita kawan budak muda dia cerita abang pernah belanja satu kedai mamak semua orang. Dia rasa dia hari tu Jumaat, dia rasa dia tak bagi. Kan tabung masjid main. Dia terlena. Ada orang tabung masjid main, dia tak sengaja terlena. Ada juga yang memang merancang untuk lena. Ada juga. Memang. Jadi dia balik rumah, dia lupa. Dia balik Allah Jumaat selalu kalau tak balik, ni lupa. Dia balik, dia makan, tengah malam. Dia kata, belanja table sana. Dia kata kat mamak. Dia tengok, berapa dik kan? 2-3 ringgit dia berarti macam mana? Meja sebelah tu pula. Lepas meja tu, dia tengok, kesian pula meja sana. Dan sekali dia rasa macam, salah lah 3 meja ya. Dia kata, hampir kira semua. Ni, mamak, kira dengan orang tengok slide, tengok bola. Ramai budak-budak ni, penuh. Ada jalan dengan meja ni 1,000 lebih. Tak masalah lagi. Kalaulah dia buat tu kerana dia nak glamour, cerita dia keluar sebelum dia meninggal. Betul? Dia buat lahir saja. Agak nampak saja lah. Betul tak? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sebelum hujung hidup dia, kita meninggal, kita pergi tengok ramai ulama meninggal itu biasa, penuh padang itu biasa. Saya guru saya meninggal dekat Yalah 12,000 orang ni. Saya ingat Ustaz masih dengan Ustaz Musa Hafiz Quran. Seminggu dia duduk kat Yalah, duduk mengajar pasir Rantu Panjang Ustaz. Ustaz dia pergi kat KL. Seminggu sebelum dia mati, dia kata nak balik kampung. Balik di kampung, lepas tu meninggal 12,000 orang sembahyang. Semua pelajar tahfiz datang. Dia punya subhanallah, ilmu Allah bagi ilmu Quran tu ya. Saya tanya satu-satu anaknya, kita kalau masuk musabaqah dengan Ustaz kenal. Dalam masuk musabaqah, mesti dia akan ada. Mata tak apa-apa nampak. Saya pernah ceramah, saya nampak di hujung sana. Saya perasan dia, tapi takkan dia main sini. Dia duduk kat belah Kelantan, belah Yalah. Tiba-tiba nampak. Waktu tu malam nuzul Quran, ceramah lepas tarawih. Habis, anak dia bawa dia. Kita pun, Assalamualaikum Ustaz. Lama tak jumpa. Dia salam-salam, jawab salam pun tidak. Dia main peluk, dia pun nangis macam budak. Nangis macam budak. Kita tanya anak dia, siapa ni? Dia kata, ayah saya baru baik daripada stroke. Allah, lepas tu sebenarnya mesti cakap pun tak boleh. Saya dengar cerita dia ni tuan-tuan, biasalah kalau orang hantar hafazat tu, dia semak 5 orang sekali tu dia boleh. Siapa yang masuk tahfiz dia tahu, kadang-kadang dia mula kata-kata. Tok Guru tengah duduk kat depan, dia tengok Tok Guru pun mata saya, Tok Guru pun terlena. Dia pun tengok Tok Guru ni macam lain clear sikit. Dia pun langkau 2-3 ayat. Dan dia kata, ini kalau tahfiz dia memang dia kena marah ni. Dia pandai ni. Lepas tu kalau tapi ni dia kalau goyang badan. Sambil goyang boleh dengar. Boleh. Tak boleh sambil belajar sambil goyang badan dengar. Boleh dengar. Sebab kalau tak goyang tu, saya tahu lah dia dengar ni. Dia boleh sambil dia goyang dengar. Dia pun baca langkau. Dia test Tok Guru dia. Dia silap, Tok Guru dia tengah dengar, jaga berdebang balik. Oh hebat ni, sama-sama. Saya dengar anak dia cerita dia pernah Ustaz Masya dia orang dia pernah test 85 orang Ustaz. Dia suruh semua diri baca. Dia tengok kira macam ni. Dia pusing balik, kawan tu tersilap, dia tahu satu muka langkau.
Tentu Allah bagi ilmu pada dia. Punyalah hebat. Ribu orang khatam Quran hafiz dengan dia. Berapa ratus orang, lebih dari 100 orang buat syahadah akar dengan dia. Orang hebat ni. Tapi bila Allah bagi dia stroke, dia lupa semua benda dalam dunia. Anak dia kata, Ustaz, satu hari saya jadi imam. Saya sedih ayah saya duduk kat belakang. Saya tak ingat dia cerita juzuk ke berapa. Dia baca, tiba-tiba dia dengar ayah dia di belakang. Dia baca silap. Ayah dia tegur. Nama anak ayah tak ingat. Semua benda ayah tak ingat. Satu benda Allah bagi dia tak lupa, iaitu Quran. Orang Quran yang mukjizat. Kita baca Quran, kita malu dengan ahli Quran. Keluarga Allah iaitu ahli Quran. Keluarga Allah, Allah mulia kan. Ibu saya di Kelantan meninggal waktu tengah tasmid. Gaji 900. Oh dulu 900 tak, tapi sekarang ada gaji, saya tak ada gaji. Macam mana? Tak mau pindah anak ramai. Dulu mau duduk Sakurzi. Dulu ngaji. Lepas Zuhur, dia mengaji anak murid. Lepas Zuhur semayang, anak murid dah dengar. Dia mengaji. Tiba-tiba dia pelan-pelan jatuh tempoh anak murid. Orang Quran mati dengan Quran. Maka kita berbincang, ada tak hadis Nabi tentang orang yang Allah atur mati baik ini? Memang ada. Kita tengok orang mati tengah semayang. Kan? CCTV dah ni banyak kan? Ada mati tengah semayang qabliyah subuh. Ada mati tengah semayang. Ada surau dekat Bani, kawasan saya tu, Tok Bilal meninggal qabliyah ba'diyah zuhur. Meninggal waktu sujud. Meninggal. Sebab dia ni daripada dulu jadi Tok Bilal. Naik motor hujan-hujan bawa payung. Nak azan. Subhanallah. Macam-macam cerita kita dengar. Kalau kita baca Al-Tazkirah Imam Qurtubi, cerita orang mati, ada yang Tok Bilal berpuluh tahun jadi Tok Bilal. Sampai tahap bila dia nak meninggal tu dia sakit, dia minta izin. Bila masuk waktu dia tengok jam, dia tunjuk kat anak jam. Tu biasalah nak azan jam ni. Jadi bila dia sakit, dia anak kata tak payahlah. Dia kata tak, dia nak azan. Allah bagi sakit-sakit tu, nazak tu, Allah bagi izin untuk dia lawan azan. Dia pun Allahu Akbar. Keluar suara, tadi tak keluar suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak, meninggal dunia. Ini kisah benar orang ulama sebut. Maka kita pun cari, ada tak ayat Quran ataupun hadis Nabi yang beri gambaran tentang memang Allah atur hidup orang nak mati baik? Ada. Idza ahabba Allahu 'abdan 'assalahu. Bila Allah jatuh cinta kepada seseorang, nescaya Allah beri madu untuk dia. Wa ma 'assalahu ya Rasulullah. Apakah madu itu ya Rasulullah? Apa maksud madu itu? Bukan madu poligami itu. Itu lagi. Apakah madu itu ya Rasulullah? Nabi jawab, yuwafiqu bihi 'amalan salihan. Madu itu ialah, mungkin ada depan kita semua dapat, insya-Allah. Amin. Apa dia? Allah susun atur hidup kita. Allah bagi kemas hidup kita buat amal soleh. Bagi kemas Allah atur. Dia susun. Dulu tak ingat Tuhan, tiba-tiba Allah bagi aksiden. Contoh. Itu nama taufik. Allah bagi taufik, hidayah lain, taufik lain. Taufik ni mudah. Bagi jalan, lorong untuk dia. Dia nak buat jahat, Allah susahkan buat jahat, dia buat benda baik. Allah bagi dia pindah tempat orang baik. Dia duduk tempat yang susah nak pergi semayang, tiba-tiba Allah pindah dia. Sahabat saya tak pernah semayang, duduk istro, nakai budak nakai. Tak pernah semayang, tak pernah macam-macam. Duduk semayang, duduk kat surau, keluar semayang. Dia cerita kat orang, semayang zorok tadi ni. Nak kata first time semayang. Tapi Allah bagi taufik. Taufik ni kadang-kadang Allah bagi paksa, dengan paksa. Kadang Allah mudahkan. Apa dia dapat? Mak dia dapat pergi haji, ayah dia naik nama pergi haji. Tak lama kemudian, dosa ayah meninggal dunia. Siapa kena jadi teman mak dia mahram? Dia nangis. Ustaz, dia kata, saya semayang tidak, puasa pun macam-macam Ustaz. Allah panggil saya jumpa dia.
baik jadi orang hari ini. Dulu berang. Dan tuan-tuan, apa maksud kata taufik? Yafiqu bi amal salih yubku. Dah sempurna amal salih, Allah cabut nyawa dia. Bila dah tengok, dah kuat hati Imam Nawawi kata bukan setakat Allah seronok tengok dia buat amal salih, bahkan haulah orang-orang sekelilingnya, jirannya, adik-beradiknya, kawan-kawannya, semua redha akhirnya Allah cabut nyawa dia. Tengah perfect. Sebab Allah memang nak tunjuk minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Sebab itulah hari ini saya respect dengan orang yang belajar Al-Quran walaupun dah berusia. Tak maksud habis Ustaz dia tahu. Ustaz ni saya dulu kecil. Sampai saya pun tak berapa nak kecil lah. Gambar tu tahun bila? 2010 orang mak-mak. Dah makin kembang, orang Penang kata Ustaz awak nampak tembun. Tembun lah. Ustaz dia kenal. Macam mana Ustaz dulu lah? Ustaz ayah dia dah mengaji. Ustaz dia raja dia kenal. Ya, main ni kawan-kawan yang saya pun ada ni. Kawan mak pada orang tadi pusing-pusing balik batu jumpa yang kita juga. Kena-kena tu ada orang mana Penang orang sebut terang ayah saya pun tak boleh mengaji Quran. Orang tadi tu kan? Tanjung dulu mana boleh dulu kampung Melayu. Satu lain dengan rumah Padang Suria, rumah El Amin. Jadi kena El Amin tak kena rumah. Yang mengaji dulu kat quarters dulu dulu dah berusia baru mengaji. Hari ini boleh mengaji, hari ini dah boleh mengaji. Tapi Allah bagi siapa yang usaha Allah bagi. Sebab tu kita tengok apa kelebihan orang lain. Apa yang membuatkan bila kita tengok alam kita nampak kait dengan Tuhan. Kita tengok unta kita kait dengan Tuhan. Ada tak? Tak ada. Kenapa Allah sebut satu-satu? Allah kata kamu nak tengok binatang, Allah sebut contoh tadi saya sebut binatang, nyamuk, Allah sebut semut, kumpul, Allah sebut yang baik-baik, ambil daripada benda baik, masuk dalam perut benda baik, keluar benda baik, namanya lebah. Anittakhidhu minal jibali buyutan. Ulama bahagi madu ni ada madu grade A, grade B, grade C. Grade A mana? Atas bukit harga lain, bawah gunung harga lain, atas tanah besar harga lain. Madu tualang lain, madu Singapura lain. Singapura madu mana? Madu Australia lain. Allah sebut. Ada sebab dia ambil benda baik, masuk benda baik. Ada orang yang mana dia pergi ke mana-mana memberi kebaikan bagi orang. Pergi ke mana-mana orang dapat manfaat. Betul lah, 2-3 benda hadis Quran, hadis yang sebut tentang kelebihan orang ada ilmu. Dan kita hari ini kita dapat ilmu ni bukan untuk bermegah-megah. Ada juga warning-warning Tuhan orang yang ada ilmu. Masalah ladina hamilut Taurat kama tadil himar yahmilu asfara. Allah pergi orang ada ilmu seumpama himar keldai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Masuk rumah dia tengok kitab, kitab rumah. Tengok kitab dah tahu confirm alim. Tetapi apa yang jadi pada himar? Dia bawa kitab. Dia bawa kitab banyak, dia mengaji banyak, tapi dia sendiri tidak ada amalan dalam ilmu yang dia belajar. Suatu hari ini kita mengaji, tuan-tuan datang, Allah bagi kepada kita setiap langkah kita yang datang pada hari ini, Allah bagi pahala insya-Allah. Saya sebut sikit-sikit tadi, saya nak cerita sebenarnya, nak cerita kebaikan orang lain. Hari ini, kemarin diumumkan Menteri Kabinet contoh. Bukan saya lah. Salah satunya Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya bimbang dia. Saya sayang dia kerana Allah. Bimbang dia, tapi dia pandai berijtihad. Dia kadang-kadang sampai satu masa dia kena buat decision untuk pergi beda. Sebab saya kenal dia daripada dulu, akhlak. Kenal dia daripada dulu. Setiap kali jumpa minta nasihat, dia tak mau bagi nasihat. Dia kata bermain durian dia. Dia suka durian. Dia suka bela ikan, pisau. Ada tu, minat. Dia bermain durian dia kat anak. Nanti Ustaz nasihat. Kalau nasihat dia kata,
okey dah. Macam tu. Dan sekali-kali dia katakan, kita kurangkan fatwa, kita banyakkan tarikh atau tarikh. Okey. Daripada sebelum dilantik jadi mufti, ada benda yang kami bincang yang membuatkan dia sebenarnya takut nak jadi mufti, sehingga dia jadi mufti. Pada ketika dia bincang benda-benda yang melibatkan kesantunan, kesopanan, membuatkan kita rasa macam seronok dengan dia. Seronok. Jadi betul lah kalau orang sebut dia tak tua tak? Muda kan? 51, tahun 9, 51. Tahun ni 51. Kalau 69, 51 berapa? 51. Gaya tu tua. Gaya betul ya? 51. Kita kena share kan? Datuk Yusof Qaradawi umur 10 tahun tak main bola sebab orang panggil syekh. Orang panggil syekh. Imam Syafi'i dia umur 40-an dia pegang tongkat. Sebab dia rasa orang nak panggil dia syekh, dia malu. Kalau orang panggil dia syekh, dia nampak macam muda ni. Saya bukan ulama, sebab tu dia gaya muda ni. Dia nampak tua. Kita tengok haibah ni ketokohan, kewibawaan. Allah angkat fa'idah bila. Sebab itu ada ulama yang menyebut cerita tentang Qadi Mekah yang mana dia leher dia sakit. Dia cacat ni dalam teri. Kecil-kecil orang pergi dia, orang kata macam-macam. Mak dia pegang, mak dia kata, anakku, mak doa kau kepala okey pun tak jadi juga. Melainkan mak minta kau pergi mengaji ilmu, Allah akan angkat darjat orang ada ilmu. Dia mengaji, dia jadi qadi 20 tahun dekat Mekah. Ini dicerita oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dia kata bila jadi qadi, orang nak jumpa dia, Allah bagi karamah dekat dia. Bila setiap kali orang jumpa dekat dia, orang duduk depan dia, orang bangun, orang tak tergamak nak duduk depan dia. Dia jadi ada aura hebat. Ini nama orang yang ada. Sebab tu bila kita duduk Mansur, kalau dia duduk kat depan, saya tak mahu cakap. Saya Ustaz Masyid ada depan, saya tak mahu cakap. Dia tahu panggil saya, nak duduk dekat. Tak tahu mana ni. Imam Datuk Yusof Qaradawi bila Maulana Abul Hasan Ali An-Nadi ada kat depan. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadi ini guru kepada bekas mufti Tahlu Syekh Badaruddin, guru kepada Syekh Fahmi Zamzam, dan juga guru kepada Tuan Guru Abdul Aziz. Contoh, Halil duduk nak Lucknow, India. Dia kalau ceramah dekat negara Arab, orang kata ahsan minal Arab. Lebih hebat Arab dia daripada orang Arab. Akhlaknya subhanallah. Tuan Yusof Qaradawi kata, kalau dia duduk di depan, orang tanya aku takkan cakap sepatah pun. Sahibul akhlak fil amam. Tuan pemilik akhlak dalam dunia ada depan. Entah dia meninggal dunia hari Jumaat, lepas tahiyatul masjid, tengah tunggu tu imam baca khutbah pada bulan Ramadan. Orang mazhab Hambali, dia bukan mazhab Hambali lah. Kadang-kadang sebahagian pandangan mazhab Hambali ni tak semua. Ibn Hazm Al-Zahiri sebagai contoh dia bukan Hambali Al-Zahiri. Dia tak setuju sembahyang jenazah ghaib. Kita mazhab Syafi'i ada salat jenazah ghaib. Jadi jarang-jarang berlaku. Tapi pada keadaan dia meninggal dunia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi buat pengumuman salat jenazah ghaib untuk dia. Ini orang salih. Dia kalau duduk kat depan tak boleh cakap. Kalau dia duduk forum dengan Dr. Zul, dia macam kali forum ni saya cakap banyak dia cakap. Kalau dia menutup contohnya, okay, kita bagi Dr. Zul bagi kesimpulan. Setiap kali forum dengan dia, kalau dia kesimpulan, dia cakap apa? Kesimpulannya, apa yang Imam Muda Ashraf cakap tu, itulah kesimpulan. Semua itulah. Saya Pak Cik Mudi, saya apalah benda baik. Saya tak lah benda baik. Minum, kita minum. Boleh berdiri, adabnya duduk, boleh. Berdiri bila tak ada tempat, bila dah susah kadang-kadang. Tak apa, ceramah atas tu, VIP semua ada. Ayam kat situ nak minum, boleh. Tak payah nak pergi lari kat sini, boleh. Ada hukum yang membenarkan. Kalau ada kursi duduk lah. Tapi duduk kat situ. Dia mula-mula dia jadi mufti waktu tu dia bagi ucapan. Dia kata, ana dahaga. Ana nak
minum ni boleh baca hadis. Nabi pernah minum berdiri dan Nabi pernah minum duduk. Kalau dia minum berdiri kat situ boleh, tapi anak malu baru jadi mufti nak minum diri. Izinkan nak duduk. Umar mau sayang Allah angkat darjat. Seperti Ibn Abbas. Ibn Abbas bin Abdul Muttalib, orang tanya, Abbas, engkau dan Rasulullah siapa lebih tua? Abbas ni pak saudara Nabi, tapi umur lebih kurang sama. Siapa lebih tua? Dia kata Rasulullah lebih tua, tapi aku lahir sebelum Rasulullah. Apa dia nak maksudkan? Orang ada ilmu membuatkan kita rasa dia tu lebih tua, lebih kita hormat, lebih kita sayang, lebih kita sanjung. Sebab tu kita mengajilah sampai dia dah. Tak kira lah umur berapa. Ada anak muda ramai yang kita jumpa. Saat saya terus kalau kita tengok sejarah dia mengaji bukan waktu muda. Saya jumpa Maulana Johari. Dia pernah kerja sampai umur 60 lebih jadi kontraktor. Buat kerja ratus-ratus ribu. Bila dia rasa tak sedap buat kerja, apa dia buat? Dia mengaji kat Pakistan. Dia hafal berapa ribu diwan. Diwan ni syair-syair Arab. Duduk kat Pakistan tapi tak arah tak. Balik jadi Maulana. Ada. Tak terlambat. Tak terlambat. Seorang lelaki yang terkenal, perawi paling fiqh dalam kitab Muwatta Imam Malik, iaitu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia duduk, dia minum Nabi. Nabi ni dia macam arak tapi dia bukan arak lah. Jadi orang dulu ada yang kata boleh makan, minum, ada yang kata tak boleh minum. Majoriti ulama tak setuju boleh minum. Waqi' Ruhul Imam Syafi'i dia minum. Nabi ni dia macam nak mabuk-mabuk sikit. Jadi dia pegang, dia minum. Bahkan bukan setakat minum, dia panggil kawan-kawan ramai-ramai buat pesta minum. Jadi nakai ada ramai-ramai. Satu hari dia duduk, tiba-tiba nampak seorang lelaki. Dia tengok awak lelaki ni ramai pengikut. Dia beringat, dia pengikut paling ramai kat kampung tu. Siapa lelaki tu? Orang semua sebut. Engkau tak kenal lelaki tu? Syu'bah. Dia ulama hadis. Kau tak kenal? Dia kata tak kenal. Teruk dia tak kenal. Kita paling kurang lah tuan orang Penang. Kenal tak ada? Tak kenal makro. Tak kan kita bukan kata lawak, tapi nak kata kenal lah. Orang mana pun kenal. Betul tak? Kenal. Orang kata siapa pun kenal dia. Tapi dia tak kenal Syu'bah. Kata pelik. Dan dia jahat tak jahat. Dia pergi jumpa kat Syu'bah. Bagi dekat aku satu hadis. Ulama dulu tak bagi hadis ikut suka. Takut orang tu pakat disampai benda tak lebih dan sebagainya. Ulama kata aku tak boleh, tak kenal kau. Siapa kau? Dia ambil pisau. Dia kata aku cederakan kau kalau kau tak bagi kepada aku hadis tersebut. Fa'ilhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwa, hikmah, semua Allah bagi ilham. Sebab itu tuan-tuan kalau dengar kadang-kadang ada orang alim, dia cakap simple tapi kita dapat rasa berkah. Allah bagi ilham dalam ratus ribu hafal hadis. Ratus ribu tu biasa. Hafal hadis ratus ribu tu biasa. Orang paling banyak hafal hadis dalam dunia siapa dia? Siapa dia? Sunyi dia dah dia nanti kata tak nampak pula. Ahmad bin Hanbal. Ibn Jauzi sebut Ahmad bin Hanbal ni dia jalan Parsi. Aku tengok sejarah dia pergi Khurasan, dia pergi Iraq, dia pergi Madinah, dia pergi Mekah, dia pergi naik gunung, turun gunung. Ahmad bin Hanbal. Dia balik-balik, dia karang kitab yang mendatangkan masalah untuk kita. Dia karang kitab mendatangkan masalah untuk kita. Apa dia masalahnya? Masalah untuk kita mengkhatamkan kitab. Sebab dia hafal 1 juta hadis. Abu Zur'ah kata, dia kata aku hafal 200,000 hadis selancar macam aku membaca qul huwallahu ahad. 200,000 hadis. Kita apa boleh ni? Itu dia kata, wah surah.
Dan aku ingat dengan pasti 300,000, termasuk dekat 500,000. Subhanallah. Jadi saya sebut dari syurah mesti hafal banyak. Dalam ratus ribu hadis, orang tu main tanya, apa kau nak bagi kat aku satu hadis? Dalam banyak-banyak Allah bagi ilham. Sebab itu kita bila kita nasihat anak kita, kadang-kadang tak masuk dalam hati. Sebab mungkin Allah tak bagi kepada kita hikmah. Allah tak bagi. Betul? Kita nasihat tak masuk. Ada orang nasihat tak masuk. Ada orang nasihat masuk, membekas dalam hati. Kata saya bawa, aku belajar ramai ulama. Ada sebagian yang rasa berkat aku ingat sampai hari ini. Kata kita cari orang alim. Kita tengok syurah dia bagi. Fa'illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak ada perasaan malu, nescaya engkau akan buat apa yang kau rasa nak buat. Dalam banyak hadis dia sampai hadis itu. Allah buka pintu hikmah tentang berkah. Satu hadis yang tadi duk minum nadi ni, dia masuk dalam hati, dia balik rumah, dia pecahkan semua tuntut Arab. Apa dia buat? Apa dia buat? Dia keluar rumah, dia kata, tak mak dia, saya nak mengaji ilmu dengan Imam Malik. Berapa tahun? Ada yang kata 20 lebih, ada yang kata paling kurang 18 tahun. Dia balik Awfaqur Rawi' 'inda al-Muwatta', perawi paling fiqh dalam kitab Muwatta'. Bila dia mengajar, orang kata kena tulis dengan tinta emas. Al-Qa'nabi, seorang yang gangster, tetapi Allah bagi kalau Allah bagi. Sebab itu tuan-tuan yang datang hari ini, sebenarnya Allah telah membuka laluan depan kita. Ada laluan yang baik juga. Jangan putus asa. Teruskan pengajian, teruskan sampai mati. Saya dan tuan-tuan doa bagi Allah bagi kekuatan mengaji, belajar. Ilmu Allah itu luas. Sehingga yang saya sebut tadi, binatang-binatang tak habis ini cerita. Semut ni, gajah, al-fil, al-baqarah, kekatu pun saya cerita. Yauma takunul yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Supaya kamu tengok ada binatang yang sayapnya tak stable. Nampak lampu pi, nampak air ada bayar lampu pi. Tak sekali terkat dia tu. Macam itulah orang. Macam tu manusia. Yang mana manusia ni ada yang sebagian nampak orang baik itu semua ikut. Yang tak baik semua ikut. Dan digambarkan kita mati nanti, yang mana kita bangkit di padang mahsyar. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah. Kita bangkit di padang mahsyar dalam keadaan apa dia? Man ba'athana min marqadina, bangun bengong. Bengong. Macam kekatu. Macam tak apa nak betul. Kita macam tu lah. Rabah macam tak apa nak betul. Allah bagi gambaran binatang satu-satu. Wa fil an'ami 'ibrah. Kamu tak tengok lembu, binatang-binatang peliharaan. Tu ambil pelajaran orang yang tak akal. Sebab tu kita hari ini kita duduk, kita tambah ilmu, insya-Allah bila faqih. Sebenarnya Allah nak jadikan kita ni orang baik. Allah nak jadikan kita orang baik. Dan kerana ibadah antara ibadah yang mulia ialah ibadah dengan menuntut ilmu. Tu yang ada tariqah. Orang mengaji tariqah, betul? Tariqah. Ada tariqah ini yang mendekatkan diri dengan Allah. Ada macam-macam jalan. Ada orang melalui jalan suluk mungkin. Ada orang melalui jalan tariqah dakwah mungkin, yang kalau 30-40 hari dan sebagainya. Ada orang melalui tariqah nak dekat dengan Allah dengan mengaji sampai dia mati. Yang itulah kita. Kalau boleh kita terus belajar. Tamadun kalau kita nak, saya banyak cerita nak cerita. Banyak cerita kalau tentang tamadun Tabarani, panjang lah. Andalus, kita pergi ke Cordoba, Granada, kita tengok kita Ibn Khaldun kata Genghis Khan masuk Baghdad, tak tinggalkan apa-apa. Sebab masuk dengan badan yang kuat, tapi tak masuk dengan ilmu. Sebab tamadun Baghdad, tamadun ilmu. Masuk-masuk, akhirnya mereka peluk Islam. Itu yang kita boleh kenal orang Iran tu, dekat Xinjiang, kita boleh kenal orang Turki tu. Sebab kesan daripada Genghis Mongol. Yang masuk dengan badan yang kuat. Badan kuat, otak tak ada, tak jadi. Andalus, boleh baca cerita Andalus sedih. Contohnya mungkin ada yang melancong sampai ke Spain. Ada orang dari Spain. Kalau baca cerita sejarah, kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal duduk Baghdad. Ada orang membayangkan dia nakhlad jalan kaki daripada Spain sampai Baghdad. Tak boleh bayang.
Zaman tak ada LRT, zaman tak ada Grab. Sampai dia kata apa? Sampai Imam Ahmad bin Hanbal kena masuk penjara. Sedih. Jumpa Yahya bin Ma'in. Bagilah aku duduk depan sekali, sebab aku ni rasa macam tak ananya aku main jauh-jauh. Sebab apa dia jalan jauh? Sebab dia tengok Ahmad bin Hanbal, orang yang mengaji bukan duduk di Baghdad, duduk merakam. Ahmad bin Hanbal, dia pergi ke Mekah, dia jumpa dengan Imam Abdul Razak bin Hammam. Abdul Razak ni wakil Musana Abdul Razak, orang Yaman, Sana'ah. Jumpa dekat Mekah, wahdi. Aku nak ikut dia sampai Yaman. Ikut sampai Yaman. Atas sebab itu tak heran, banyak cerita kata. Jabir bin Abdullah, dia kejar Abdullah bin Unais jalan kaki sebulan untuk dapat satu hadis. Satu hadis dia dapat. Mesti Allah bagi kebaikan untuk dia. Dan kita nak mati macam mana lagi tu kan? Kalau bukan dalam tariqah ilmu. InsyaAllah, semoga Allah merahmati semua orang yang hadir pada hari ini. Allah bagi kebaikan untuk kita semua. Dan saya ucapkan ribuan tahniah untuk semua yang hadir. InsyaAllah Allah bagi buka satu pintu untuk kita buka pintu-pintu yang lain. Jangan berakhir di sini. Dan saya sebenarnya bagilah satu dua soalan peluang kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, insyaAllah. Allahu'alam. Ada mikrofon satu lagi kalau kat bawah. Kita tak ada soalan pun okey juga kan. Ada tamu yang pada pagi yang ada gerak satu-satu nama panggil nama sampai muzik gong pun habis. Ada siapa-siapa buka satu dua ada kau dah ada. Ada soalan? Saya nak petik saya sikit lepas yang ilmu yang apa dia pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya satu soalan Kenapa kita share saya nak bagi orang ni nak pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun bin Hashim daripada Sikdah datang belajar di sini. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dapat bertuah dengan Ustaz Asram. Jadi soalan saya adalah berkenaan dengan hafalan. Beberapa kali saya cuba menghafal ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, tapi nampaknya banyak yang gagal, lupa tu hafal hafalan tu. Jadi saya minta Ustaz tolong bagi tip-tip lah macam mana untuk menghafal supaya kita cepat mengingat, dan juga sebab apakah hafalan itu sentiasa terlupa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dia orang belajar hafal Quran ni, dia ada yang cepat hafal, lambat lupa. Ada orang cepat hafal, dia dapat cepat hafal, lambat lupa. Ada orang cepat hafal, cepat lupa. Ada orang lambat hafal, dia susah hafal. Ada kawan-kawan saya susah hafal, kata hafal Quran lama tapi lambat lupa. Allah bagi dia ingat. Dan ada orang lambat hafal, cepat lupa. Boleh tak kalau saya minta izin lah, izin. Sebab hafal ni saya tak boleh nak lawan saya dulu. Saya rasa dia mesti marah saya lepas saya buang pula saya kan. Tapi tak apa lah, mikrofon dah berjalan. Ustaz nak boleh tak nak? Satu tips. Kalau saya nak sebut Imam Bukhari sebut, apa kekuatan hafalan Imam Bukhari? Imam Bukhari dia 10 orang datang, dia pergi dia orang Bukhara, Uzbekistan. Dia pergi ke Baghdad, orang test dia. Satu orang baca 10 hadis yang tak betul, sanad yang tak betul. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, 10 orang. Dia betulkan semua orang. Sanad yang betul dan macam ni. Dia kata. Lepas tu yang lebih kejut, seorang baca 10 hadis tak betul, dia betul kan? Dia boleh repeat balik yang dia orang mereka tak betul tadi tu. Orang yang mereka tadi pun tak ingat dah mereka apa. Allah kata, ulama menyebut satu, ulama kata dia ni Imam Lalikai kata dia ni buta, kecil-kecil buta, berkat doa mak ayah, doa mak kena betul. Macam Nabi, macam Maryam AS kan, halah dengan
Imran. Apa? Dia doa. Dia doa nak jadi anak dia apa dia? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ni ulama tafsir macam ada yang menyebut dia jadi orang yang berkhidmat dekat Masjid Aqsa dekat Baitul Maqdis. Sebab mak dia ingat dia anak lelaki. Dulu dia tak tahu lelaki dan perempuan bukan boleh scan. Jadi Quran kata jangan kamu ingat orang perempuan tak baik, anak perempuan tak baik. Tak sama. Maka waktu itu ulama bincang muharrarah ni nak kesimpulan lagi mudah ialah orang yang mudah memberikan sumbangan bagi orang lain. Kita niat anak kita, boleh tak niat nak jadi doktor? Boleh tak? Boleh tak boleh pula. Kalau ingin anak nak jadi arkitek, boleh tak? Boleh niat. Kalau ingin anak nak jadi polis tak? Hafiz Quran boleh. Tapi jangan hafiz Quran saja, jangan ustaz saja, jangan doktor saja, jangan engineer, jangan arkitek. Ya, minta kalau jadi arkitek yang tak kira dengan agama Allah. Kalau jadi ustaz yang tak kira Allah. Dan ustaz tapi susah. Sayang dengan ini. Duit banyak, orang tak boleh tumpang kereta dia di masjid. Betul tak? Betul, sayang. Satu muharrarah berkat dia jadi celik macam orang buta. Kadang telinga dia kuat kan? Orang buta, tangan dia, jari dia kuat. Dia senang, dia pegang dia tahu. Bau dia kuat. Allah kurang kat sini, Allah lebih kat sini. Bukhari Allah pernah kurang kat dia, Allah lebihkan kat sini. Macam copy and paste. Dan ulama menyebut bukan semata-mata logik akal untuk orang fikir macam ni dia boleh dapat ilmu. Melainkan satu betul dia mengaji betul. Dia mengaji untuk orang kita dia tahu macam mampu dia. Betul mengaji tak mampu dia. Betul. Satu lagi tak dapat lari daripada nusrah Allah. Pertolongan Allah. Imam Ahmad yang dapat 1 juta hadis. Betul tak? Tak logik. Macam tak logik. Tanya orang buat bidang buat PhD dan sebagainya. Tak logik, tapi macam mana? Nusrah Allah. Nusrah Allah dia pada pertolongan Allah SWT. Tak usah. Saya takut. Takut je Ustaz. Sementara mikrofon dia ni, tak nak. Tak jadi balik cerita Ustaz Hilmi lah. Nak bagi satu tips. Hafal Quran, cepat hafal, lambat lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Program yang ada saya akan bagi secara ringkas. Sebagaimana Al-Quran yang Ustaz Ashraf cakap tadi, kita kena ada adab dia. Adab dengan Al-Quran ini yang pertama sekali hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal makhluqat. Hubungan kita dengan Allah itu yang perlu kita jaga. Macam mana hubungan dengan Allah? Kita jaga adab kita dengan ibu bapa, dengan masyarakat. Dengan Allah ini maksudnya kita kena jagalah amal-amal kebajikan kita, benda-benda sunat dan sebagainya. Hablum minallah, hablum minan nas. Jaga dengan masyarakat, ibu bapa kita, hubungan silaturahim dengan jiran-jiran. InsyaAllah hafal Al-Quran akan lekatlah hati kita, insyaAllah. Yang ketiga seterusnya, kebiasaan hafal Quran ini nak berikan ini kena rajin ulang lah. Kalau hafal sekali tak ulang, tapi bila tak dekat. Rajin ulang, InsyaAllah akan dekat, insyaAllah. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Syekh. Tepuklah tangan sikit. Wah. Dulu kita mengaji tepuk tangan kata syaitan seronok kan dulu kan? Tak, syaitan seronok lah. Illa bukan orang tasbih itu amalan orang jahiliyah yang pergi tawaf dekat Kaabah. Baik, macam sebut tadi tu, Imam Bukhari pun cakap benda sama. Cara nak ingat orang tanya, dia tak cakap pertolongan Allah, dia tak cakap pun. Dia kata cara nak ingat, baca, tengok kitab selalu. Dia pun cakap benda yang normal manusia biasa. Pertolongan Allah nak bagi lah. Kata Ustaz sebut ada Allah bagi, Allah mudahkan. Yu'ti hikmatan man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ada orang buat PhD tak dia boleh.
Betul tak? Ada orang kita nak bagi scholarship, sponsor, sebab kecerdikan, kebijaksanaan ada pada dia. Betul? Ada orang mengaji tapi tak boleh-boleh. Kadang-kadang kita nak cakap kita pun tapi semua bukan mudah sama. Semua pakai kata saya ni bukan pilihan Tuhan. Dan adab tadi tu kita betulkan dengan niat kita. Saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita dah mengaji ilmu, maka kita tinggalkan beberapa benda yang tak sepatutnya kita ada dalam hati kita. Iaitu apa dia? Salah satunya ialah apabila kita mengaji ilmu, kita tinggalkan diri kita daripada hadis ini yang saya nak sebut. Nabi kata apa? Man ta'allama al-'ilma liyubahiya bihi al-'ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuh an-nas bihi. Ini ramai orang ini, iaitu dia belajar ilmu untuk dia tunjuk cerdik depan orang cerdik. Anda tahu tunjuk cerdik orang cerdik depan orang lain, dia pun orang ni cakap dia pun saya pun tumpang semangku. Dia menunjuk-nunjuk di hadapan orang alim. Kata para ulama, apabila kami duduk depan para ulama, kami minum air pun tak sanggup. Rabi yang menyebut, bila aku tengah minum air, Imam Syafi'i tengok aku minum air, aku terpekan. Sebab tak boleh, haibah. Ingat duduk depan ulama, depan orang alim, kamu diam, kamu dapat apa? Kamu dapat ilmu. Kalau dia tak cakap pun, kamu dapat adab. Tu Imam Ahmad bin Hanbal zaman dia mengajar 5,000 orang. Yang catat hadis tak 500 orang. Yang baki yang datang jauh-jauh tu, mikrofon tak ada. Nak dengar apa? Kami datang untuk tengok jubah Ahmad bin Hanbal. Itu saya pernah Imam Baihaqi pernah sebut cerita Ahmad bin Hanbal tentang ini roti kan, yang makan roti kan, yang apa? Ya, orang yang tukang buat roti, cerita masyhur kan. Allah. Apa yang dia buat? Dia duduk, orang alim pergi merantau, kena halau. Orang ingat dia, orang tak kenal Ahmad bin Hanbal. Kalau Tok Siap kenal, Tok Siap mesti tak bagi dia tidur kat masjid. Kalau kenal dia, imam dia kenal, Ustaz Kazim mesti bagi bilik-bilik. Syah mau tak payah tengok tepi tu, mai tengok bilik kami, ada homestay masjid kami. Betul? Kenal? Dia tak kenal. Dan dia pun tak ada lah bagi kita kat Tok Siap, saya ni Umar Ahmad ni. Tak boleh tidur, tak apa. Saya duduk kat tepi tangga. Duduk tepi tangga pun, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memang jual roti pagi-pagi. Dia memang lalu situ, dia tengok, kenapa tidur tepi tangga? Saya penuntut ilmu. Jom tidur dekat kilang saya, besok pagi-pagi saya niaga, kamu balik. Ahmad bin Hanbal pun duduk. Ni ada cerita tentang kerja istighfar. Duduk. Dia nak tidur, dia tengok dia buat roti uli tepung sambil duduk astagfirullah. Mulut hukumat kami macam-macam dalam. Imam Ahmad tanya, wahai si fulan pembuat roti, apa yang kau buat? Apa yang kau baca? Dia menyebut, aku daripada dulu sampai hari ini akan istighfar setiap kali uli tepung. Yang setiap kali uli tepung istighfar. Subhanallah, aku niatkan aku tumpang orang biasa dekat Ahmad bin Hanbal. Rupanya orang soleh. Ahmad bin Hanbal orang alim, dia faham kalau orang tu ada istighfar buat benda baik, istighfar mesti Allah bagi karamah, bagi dia. Kalau dia tu ada benda yang buat, ada tak Allah bagi kelebihan pada kau? Ahmad bin Hanbal tanya. Ada tak pokok, ada benda-benda yang Allah bagi lebih pada orang lain? Sebab Ahmad bin Hanbal rasa kalau dia bagi istighfar mesti ada benda. Mesti something Allah akan bagi dekat dia. Ahmad bin Hanbal pun tanya, dia pun jawab, ada satu kelebihan yang Allah bagi kepada aku berkat istighfar, iaitu apabila aku tadah tangan minta apa-apa dekat Allah, Allah pasti makbul. Hebat istighfar. Dia pun cakap, tapi satu benda, aku doa banyak kali tak makbul dari dulu sampai hari ini. Apa doa? Dia pun jawab, aku doa, ya Allah, bagilah aku dapat tengok muka Ahmad
ni hamba menangis. Dia kata apa? Berkat istighfar Allah paksa aku datang 1000 kilometer tidur dekat kaki lima masjid semata-mata untuk memakbulkan doa orang istighfar. Kata Ain Al-Qarni, dia takwil cerita ini lain. Dia kata apa? Itulah kelebihan orang salih. Orang dia akan dapat tengok menjadi orang salih, orang alim, orang alim. Jadi kita ni kena ada barakah sampai tahap macam tu. Antara salah satunya kita berkah kita ialah duduk depan ulama, tengok dia pun jadi dah. Tak payah duduk kemas sekarang. Boleh dalam kelas tu boleh lah, tak ada lah. Sekarang adab ni tu, adab ni bersifat ikut zaman. Kalau macam dulu hotel, sekarang tak hotel. Tak ada lah semestinya. Kita tak payah adab ni ikut zaman. Kalau zaman hari ni boleh angkat tangan, tanya soalan, itu buat lah, itu tak masalah. Ikut zaman. Tapi itulah hakikatnya. Jangan tunjuk-tunjuk. Kemudian apa yang disebut dalam hadis? Mula-mula dia menunjuk depan orang alim, dan nombor dua, dia suka berdebat dengan orang jahil. Dah dapat ilmu, time ni lah nak debat dengan orang. Kadang-kadang simbang orang. Cuma itulah kenapa semua tak mengaji. Ustaz dah ngajak kat masjid tak mau pergi. Betul tapi cara cakap tu power dia sangat. Ya, dia sangat. Kemudian dia belajar untuk mendapat perhatian manusia. Semoga saya dan tuan-tuan kita doa Allah jadikan kita menuntut ilmu bukan untuk perhatian manusia, ada keberkatan insya-Allah. Dan Allah bagi nak makan, kalau nak banyak sajalah. Macam makan, ada ulama kata nak bagi sekali makan. Ustaz kata makan apa benda yang baik untuk kesihatan, sebenarnya dia baik untuk otak. Itu hukum alam biasa. Kalau makan vitamin bagus untuk otak, makan. Azkar amal terulang. Orang dulu Imam Abu Zur'ah dia kata aku amalkan makan apa? Aku makan kismis. Sebab itu kalau kita mengaji hadis, kismis ni tak ada hadis, tapi dia amalan orang-orang yang hafal hadis. Dia bila makan, aku rasa lain macam lah otak aku bila hafal hadis. Aku makan kismis. Kalau orang-orang Pakistan yang hafal ribu-ribu hadis, ada sebagian makan dia kacang. Tak kira lah dal kah? Nanti kita orang sekarang. Ataupun dia makan buah badam tu sana. Ada yang syekh saya, orang nasi dia buah badam. Dia rendam 3-4 biji buah badam dalam cawan. Dia tak buah katil, dia tidur. Besok pagi dia buang kulit, dia pepak-pepak sambil dia mulang. Itu cara masing-masing kan. Orang Melayu kalau orang Pakistan makan badam, orang Arab makan kismis. Orang Melayu makan apa? Orang Melayu makan apa? Pastikan dah. Ikutlah apa yang sesuai. Yang tak tahu orang ni apa? Ikutlah apa yang sesuai, insya-Allah. Boleh ikut mudah senang. Ada ikan ada lah. Betul. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan tak ada tempat tanya lah, no? Okey, ikut. Okey dah. Ya, kita sudah ada alim dah. Dah dapat banyak orang apa? Dapat banyak apa? Banyak ilmu lah, dapat sijil lah. Sijil lah. Semua kita pun minta kepada Allah bagi kepada kita laluan ini, laluan yang baik. Kalau boleh di mana-mana bawa pen, kertas, tulis ilmu kita jangan pas di mana-mana. Yang kalau anak muda, anak-anak kita nasihat, naik laptop bawa buku. Saya sampai hari ini saya cakap kat diri saya penat macam mana pun, saya mesti bawa kitab nak cakap. Arti ke mana mesti bawa. Baca tak baca nombor dulu. Paling pun kita buka tu orang nampak macam kita. Ada sih. Kita malu, dia malu kan anak kita marah. Malu dengan orang Tionghoa, kadang dia baik dia baca. Saya malu. Saya pernah duduk sebelah Sami. Dia baca kongres. Saya rasa malu sebab mesti dia tak tahu kita ada ustaz.